Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an zikrihil ghafilun amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, khususnya nikmat iman serta nikmat Islam, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama duduk bermuzakarah, untuk sama-sama melaksanakan salat maghrib berjamaah di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat serta salam sentiasa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah utus kepada sekalian alam sebagai rahmat dan yang sama-sama kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini adalah malam hari Ahad minggu ketiga. Kita berjumpa kembali dalam pengajian tafsir Nurul Ihsan. Alhamdulillah kita dah habis dalam perbahasan tafsir surah Al-Fatihah. Malam hari ini insyaallah kita akan mula masuk ke perbahasan tafsir surah Al-Baqarah. Nah, tafsir surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah dalam susunan mushaf, dalam tertib mushaf adalah surah nombor kedua. Surah nombor pertama surah Al-Fatihah, surah nombor kedua surah Al-Baqarah. Tetapi bukan dia surah yang kedua yang diturunkan. Surah yang pertama diturunkan adalah surah Iqra, surah Al-Alaq, ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian surah yang kedua surah Al-Muddathir. Nah, surah Al-Baqarah diturunkan setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Jadi dia termasuk surah Madaniyah. Sebab menurut pendapat yang arjah ataupun pendapat yang dikuatkan, perbezaan antara Makkiyah dengan Madaniyah adalah perbezaan tentang zaman, bukan perbezaan tentang tempat. Sebab setengah ulama mengatakan Makkiyah itu yang turun di Mekah, Madaniyah yang turun di Madinah. Tetapi pendapat yang lebih dikuatkan, yang rajih adalah Makkiyah adalah surah Al-Quran yang turun sebelum hijrah, Madaniyah pula yang turun setelah hijrah. Nah, itu perbezaan antara Makkiyah dan Madaniyah. Baik, kita akan tengok yang dikatakan oleh musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Suratul Baqarah Madaniyah. Di sini disebutkan Madaniyah. Dia diturunkan setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, dan kebanyakan isi daripada surah Al-Baqarah itu diturunkan di awal-awal tahun pertama baginda hijrah. Tahun pertama baginda hijrah. Tetapi baki daripada surah Al-Baqarah itu diturunkan sepanjang tahun sampai beberapa hari sebelum baginda wafat.
Jadi ayat terakhir yang diturunkan daripada Al-Quran ada di dalam surah Al-Baqarah. Nah, surah Al-Baqarah ini surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Dia jumlah ayatnya 286 ayat. 286 ayat. Surah yang paling panjang, surah yang paling besar dalam Al-Quran. Diturunkan daripada awal baginda Nabi Muhammad hijrah sampai beberapa hari sebelum beliau wafat. 286 atau 7 ayat. Jadi kenapa 286 atau 7? Sebab dalam mazhab Syafi'i kalimat ataupun ayat Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat daripada surah Al-Fatihah dan semua surat dalam Al-Quran. Dalam mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat daripada surah Al-Fatihah dan juga ayat daripada setiap surah dalam Al-Quran, kecuali surah At-Taubah. Dia tidak masuk Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dikatakan 286 atau 7. 286 kalau tak kira dia tak termasuk basmalah. Tapi 287 kalau dia masuk basmalah. Ini 286 atau 7 ayat. Kenapa dia dinamakan surah Al-Baqarah? Maka sebab dinama Baqarah kerana ada di dalamnya cerita lembu bagi anak yatim yang banyak berbuat kebaktian pada ibunya. Dia dinamakan surah Al-Baqarah kerana di dalamnya terdapat satu kisah yang Sayyidina Musa, Nabi Musa alaihissalam menyuruh kaumnya untuk menyembelih seekor lembu betina. Dan kisah tersebut hanya dituliskan dalam surah Al-Baqarah. Nabi di antara Nabi dan Rasul yang paling banyak disebutkan kisahnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya, kaum Bani Israel, itu adalah kisah yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Sebahagian banyak yang ditulis berulang di beberapa surah. Tetapi sebahagian kisah, bahagian-bahagian kisah daripada Nabi Musa hanya ditulis dalam surah-surah tertentu sahaja. Contohnya dalam surah Al-Baqarah, kisah Nabi Musa alaihissalam menyuruh kaumnya untuk menyembelih lembu betina, itu hanya ada dalam surah Al-Baqarah. Kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam hanya ditulis dalam surah Al-Kahfi. Tetapi kisah Nabi Musa dengan Fir'aun ditulis dalam beberapa surah. Ini yang menjadikan sebuah surah itu istimewa. Lain pula kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam dia tidak disebutkan di lain surah, melainkan surah Yusuf saja. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam tidak dituliskan dalam lain surah, melainkan surah Yusuf saja. Daripada awal surah sampai akhir surah menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau Nabi Musa, dia banyak surah yang menceritakan tentang Nabi Musa. Nabi Musa beli dengan harga sepenuh kulitnya emas. Jadi ini kisah yang nanti insyaAllah kita akan cerita lebih detail ketika kita sampai ayatnya. Sekarang pada malam hari ini kita akan kita akan berbicara tentang muqaddimah surah Al-Baqarah. Tadi yang telah disebutkan bahwa dia berjumlah 286 ayat. Dia merupakan surah Madaniyah dan dia pula dinamakan Baqarah sebab di dalamnya ada cerita tentang lembu betina.
Baik. Kenapa surah Al-Baqarah ini merupakan surah yang paling besar ataupun surah yang paling panjang dalam Al-Quran? Sebab yang pertama, jumlah ayatnya yang paling banyak, 286 ayat. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, jumlah ayat yang paling banyak yang kedua itu adalah surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara dia lebih kurang 210 lebih. Tetapi ayat dia pendek-pendek, tak macam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayatnya panjang dan ayatnya panjang juga. Tapi kalau surah Asy-Syu'ara dia ayatnya banyak, hanya pendek-pendek. Itu yang kalau ada anak-anak murid tahfiz, majoriti kalau dia ditanya surah apa yang paling susah nak hafal, surah Asy-Syu'ara. Sebab ayatnya banyak tapi pendek-pendek, susah nak hafal. Kalau surah Al-Baqarah, kadang beberapa orang yang pernah belajar di sekolah tahfiz, mereka nak ulang kaji ataupun nak murajaah surah Al-Baqarah tu macam, nak kata kasar tu, malah. Sebab apa? Sebab surah Al-Baqarah ni adalah surah yang termasuk yang pertama, dia adalah surah yang kedua. Maka selalu ketika nak murajaah, nak mengulang hafalan, dia akan selalu yang paling mudah untuk diulang hafalan surah Al-Baqarah. Walaupun dia merupakan surah yang paling panjang, tapi sebab dia terletak di awal surah, awal Al-Quran, maka dia menjadi surah yang paling mudah untuk dihafal. Baik. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah itu ada 2 juzuk setengah. 2 juzuk setengah dalam Al-Quran. Al-Quran ada 30 juzuk, 2 juzuk setengah itu surah Al-Baqarah daripada 30 juzuk. Kemudian tadi yang saya sampaikan bahwa akhir ayat dari Al-Quran yang diturunkan itu dalam surah Al-Baqarah juga, yaitu dalam ayat wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu ayat dari surah Al-Baqarah ayat 281, dan itu ayat yang terakhir diturunkan dari Al-Quran. Nabi Muhammad selepas ayat ini diturunkan, beberapa hari setelahnya beliau sakit, dan beberapa hari setelah itu beliau wafat. Ada yang mengatakan bahwa akhir ayat ataupun ayat yang terakhir yang diturunkan adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Itu surah Al-Maidah. Tetapi ayat ini diturunkan ketika Haji Wada'. Haji Wada' ini pada tahun 10 Hijrah. Sedangkan ayat yang dalam surah Al-Baqarah ini dia diturunkan beberapa hari sebelum baginda Nabi Muhammad SAW wafat. Pertama tadi apa? Dia merupakan surah yang paling panjang, 2 juzuk setengah. Kemudian yang kedua, akhir ayat dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Kemudian yang ketiga, keistimewaan surah Al-Baqarah, ayat yang paling agung, a'zamul ayah fil Quran, sabda baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau bertanya kepada salah seorang sahabat, yaitu Ubay bin Ka'ab. Beliau bertanya kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, "Ya Ubay, adakah kamu tahu apa ayat yang paling agung dalam Al-Quran? Ma hiya a'zamul ayah fil Quran?" Ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Kemudian kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya itu lebih tahu. Kemudian baginda pun bertanya kembali, "Ma a'zamul ayah fil Quran?" Apakah
ayat yang paling agung dalam Al-Quran? Kemudian Sayyidina Ubay bin Ka'ab menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asabata, engkau telah betul, engkau telah benar. Nah, jadi azamul ayat fil Quran, ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Itu juga terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Sebab dalam ayat Al-Kursi itu, ayatul kursi dia mengandung kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dia mengandung ayat-ayat ataupun makna yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keistimewaan azamul ayat fil Quran, ada dalam surah Al-Baqarah. Kemudian atwal, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah juga, yaitu pada ayat 282, ayat tentang hutang. Ayat tentang hutang, ayat 282. Dia 4 ayat sebelum akhir surah Al-Baqarah. 4 ayat sebelum akhir surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah 286. Ayat yang paling panjang 282. Tuan-tuan kalau tengok dalam Al-Quran, sebelum ayat itu ada apa? Di muka surat terakhir sebelum Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Coba tengok muka surat sebelumnya, itu adalah ayat tentang mudayanah ataupun tentang hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Itu satu muka surat, satu ayat. Ya, satu muka surat, satu ayat. Surah ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, ayat yang paling agung dalam surah Al-Baqarah, ayat terpanjang dalam surah Al-Baqarah. Baik. Kemudian dalil rukun Islam, perintah mengerjakan, perintah melaksanakan perkara-perkara yang ada dalam rukun Islam, semua ada dalam surah Al-Baqarah. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah atau utusan Allah. Ada dalam surah Al-Baqarah. Kemudian yang kedua, mendirikan salat. Wa aqimus salah, wa aqimus salah, dan juga menunaikan zakat, wa atuz zakah. Itu ada dalam surah Al-Baqarah, disebutkan bahkan sampai 3 kali. Wa aqimus salah, dan dirikanlah salat, dan tunaikanlah zakat, wa atuz zakah. Kemudian perintah untuk berpuasa bulan Ramadan dalam surah Al-Baqarah juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Perintah untuk berhaji dan umrah dalam surah Al-Baqarah juga. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Al-Baqarah ayat 196. Itu rukun Islam. Rukun iman pula dalam surah Al-Baqarah juga. Rukun iman dalam surah Al-Baqarah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, dihimpunkan dalam satu ayat. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulih, dan kepada para rasulnya. Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, semua dihimpunkan dalam satu ayat.
Iman kepada hari kiamat pula banyak disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, wal yaumil akhir, wa amila salihah, dan dia berbuat kebajikan, berbuat amalan saleh, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tiada ketakutan bagi mereka dan tidak pula mereka merasa bersedih. Iman kepada qada Allah pun ada dalam surah Al-Baqarah. Badi'us samawati wal ard idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah dah tentukan suatu perkara, maka Allah akan mengatakan kun, jadilah, maka jadilah ia. Jadi surah Al-Baqarah dia menghimpunkan rukun Islam, menghimpunkan rukun iman. Kemudian kisah-kisah dalam surah Al-Baqarah. Ingat ketika kita membahas tentang surah Al-Fatihah, dalam ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa dia? Jalan yang lurus itu adalah agama Islam. Tuan-tuan, doa yang secara tak sedar paling banyak kita ucapkan dalam hidup kita adalah doa memohon jalan yang lurus. Doa memohon ditunjukkan jalan yang lurus. Sekurang-kurangnya dalam satu hari satu malam kita membacanya sebanyak 17 kali. Kalau doa nak masuk syurga, nak minta rezeki, kita kadang ingat tak ingat. Tapi kalau doa untuk memohon petunjuk daripada Allah kepada jalan yang lurus, wajib kita baca sekurang-kurangnya 17 kali dalam sehari satu malam. Satu hari satu malam. Sebab itu merupakan rukun dalam solat. Kalau kita tak baca, solat kita tak sah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita? Di antara hikmahnya apa? Bahwa kita tak ada yang menjamin kita akan mati dalam keadaan Islam. Tak ada yang jamin kita mati dalam keadaan Islam. Sebab itulah kita sentiasa berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bukan hanya tunjukkan saja, tapi kita minta diistiqamahkan. Kita minta kaki kita ditetapkan di jalan yang lurus tersebut dalam keagamaan, dalam agama Islam. Kita minta diistiqamahkan, ditetapkan kaki kita, ditetapkan hati kita. Apa dia ihdinas siratal mustaqim? Apa dia jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Masa kita bahas surah Al-Fatihah, siapa orang-orang yang diberikan nikmat itu adalah an'amta alaihim minan nabiyyin, daripada para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar, wasyuhada, para syuhada, orang-orang yang syahid dalam peperangan, wassalihin, dan juga jalannya orang-orang yang saleh. Maka setelah kita mengetahui bahwa surah Al-Fatihah merupakan ummul kitab, dia merupakan ibu daripada Al-Quran, maka kita boleh nak kata surah setelah surah Al-Fatihah merupakan bentangan, merupakan syarahan daripada surah Al-Fatihah. Merupakan syarahan daripada surah Al-Fatihah. Dia membentangkan apa yang ada dalam surah Al-Fatihah. Kita tengok siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin,
dari para nabi. Sekarang kita tengok dalam surah Al-Baqarah kisah-kisah para nabi. Nabi siapa saja yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam kisahnya tentang beliau menyuruh kaumnya menyembelih lembu betina. Kisah Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Kisah Nabi Musa alaihissalam yang duk layan kaumnya minta makan, duk layan kaumnya minta minum. Lepas tu kaumnya minta benda-benda yang lain, dah dikasih apa? Allah dah bagi manna wasalwa. Tapi kaumnya minta perkara-perkara yang lain, minta bawang, minta kacang dal. Adas tu kacang dal. Kalau di Mesir tu adas, yang dipanggil adas tu kacang dal tu yang untuk kuah roti canai tu. Adas, kacang dal. Wa basaliha wa adasiha. Dalam surah Al-Baqarah. Minta bawang, minta kacang dal. Ya Allah dah bagi manna wasalwa, madu dan burung puyuh, makanan untuk Bani Israel. Tapi Bani Israel minta apa? Minta kacang dal, minta bawang. Itu kisah Nabi Musa dengan Bani Israel. Nabi Israel minta minum, Nabi Musa alaihissalam pukulkan tongkatnya ke batu, maka terpancarlah 12 mata air. Itu kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Kemudian dalam surah Al-Baqarah pula ada kisah Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Kisah Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, dan kisah Nabi Ibrahim minta ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala macam mana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan benda yang dah mati. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min. Ya Allah, wahai Tuhanku, tunjukkanlah, tampakkanlah, perlihatkanlah kepada aku macam mana engkau menghidupkan benda yang dah mati. Dalam surah Al-Baqarah juga. Kemudian kisah Nabi Daud alaihissalam bersama Raja Talut melawan seorang raja yang zalim yang bernama Raja Jalut, dalam surah Al-Baqarah juga. Kemudian kisah malaikat yang Allah uji. Kisah malaikat Harut dan Marut. Allah uji mereka dengan apa? Dengan mereka menguasai ilmu sihir. Kisah Harut dan Marut. Kisah Uzair, Nabi Uzair, ada juga dalam surah Al-Baqarah, yang Allah matikan dia selama 100 tahun, kemudian Allah bangkitkan dia kembali. Dia tengok keldai dia dah menjadi tulang. Dia tengok zaman dah berubah semua. Itu semua dalam surah Al-Baqarah yang menjadikan bukti bahwasanya seluruh surah dalam Al-Quran merupakan syarahan daripada surah Al-Fatihah. Nak berbicara pasal hukum pula, semua ada dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah hukum tentang haji, cara-cara berhaji. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat pergi ke tanah haram. Untuk berhaji, untuk umrah, insyaallah. Cara berhaji dalam surah Al-Baqarah disebutkan. Kemudian tentang perkara talak, cerai suami istri dijelaskan secara detail dalam surah Al-Baqarah, dan juga tentang iddahnya, sama ada itu talak ataupun cerai mati. Berapa seorang wanita kena beriddah, ya, masa iddah seorang wanita yang dicerai oleh suaminya, ataupun masa iddah seorang wanita yang suaminya mati, itu semua dalam surah Al-Baqarah. Kemudian hukum tentang khamar dan judi, dan juga hukum tentang sedekah disebutkan dalam surah Al-Baqarah.
Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tentang apa? Tentang ganjaran yang diterima oleh orang yang menginfakkan, mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tentang hutang. Nah, ini seperti yang tadi disebutkan, ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an itu adalah ayat hutang. Kenapa? Salah satu hikmahnya Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kita bukan perkara hutang ni bukan perkara yang senang. Dia bukan perkara yang remeh, perkara hutang. Seorang yang syahid yang kiranya dia terjamin masuk syurga, tetapi kalau dia ada hutang, dia tersekat. Syahid yang dia perang melawan orang-orang musyrik, melawan orang-orang kafir, dia ada hutang, dia tersekat. Hutang dia tu menyikat dia daripada masuk syurga. Itu bukan perkara hutang, ini bukan perkara yang remeh, bukan perkara kecil. Sampai apa? Sampai seseorang itu ada yang menjamin ataupun ada yang melunaskan, ada yang membayar hutang dia. Baginda Nabi Muhammad SAW, ketika ada salah seorang sahabat mati, kemudian Baginda SAW bertanya, adakah dia ada hutang? Adakah dia punya hutang? Kemudian sahabat pun menjawab, "Na'am ya Rasulullah, ya dia ada hutang." Berapa hutang dia? 2 dinar. Saya tak ingat riwayat itu 2 dinar kah 20 dinar. Tapi 1 dinar nih tuan-tuan, 1 dinar dia 4 gram suku. 4 gram 250. 4 gram poin 250 emas. Sekarang harga 1 gram emas berapa? 700, katakan 500 lah. 500 ringgit 1 gram emas. 4 gram dah 2000 ringgit. 250 4.25 0.25 gram itu berapa? 10 gram. Lebih kurang 125. 2.125 ringgit itu 1 dinar. Dia ada hutang, katakan dia ada hutang 2 dinar, lebih kurang 4.250 ringgit. 2 dinar. Kemudian kata Rasulullah, "Shallu ala sahibikum." Hampa salatlah, aku tak mau. Macam mana seorang, kita bayangkan ada baginda Nabi Muhammad SAW di tengah kita, kemudian ada ahli kerabat kita yang meninggal, Rasulullah tak mau sembahyang, tak mau jadi imam. Sebab apa? Sebab dia ada hutang. Sebab dia ada hutang. Kemudian salah seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, saya akan jamin hutang dia." Maksudnya saya yang akan membayarkan hutang dia. Kemudian Rasulullah ketika mendengar ada salah seorang sahabat yang menjamin, barulah Rasulullah SAW mau salat kepada jenazah itu. Hari itu Rasulullah boleh salat. Keesokan harinya Rasulullah bertanya kepada sahabat yang jamin akan bayar hutang, hang bayar tak di hutang tu? Esoknya tu dia 4.250 Rasulullah tagih. Rasulullah tanya kepada sahabat tu, bayar lagi? Kemudian kata sahabat, "Ya Rasulullah, baru semalam saya kata nak jamin, hari ini engkau minta." Rasulullah tak jawab apa. Rasulullah jawab, "Bayar lagi." Lepas tu sahabat tu pun terus bayar. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Sekaranglah kau baru terbebas daripada hutang tu." Itu perkara hutang, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh menyekat kita daripada nak masuk syurga. Kira kalau kita katakan
dosa kita sikit je, kita dah terjamin masuk syurga. Kemudian ternyata kita ada hutang, sama ada yang kita sedarkah atau tak sedar, tu kita tak boleh masuk syurga. Apatah lagi kalau yang ada orang yang senang-senang nak hutang, lepas tu dia buat-buat lupa. Tu yang bahaya. Dia buat-buat lupa. Orang yang bagi dia hutang tanya, dia pula yang lagi garang. Siapa? Hang takut sangat ke aku tak bayar? Hang tak percaya ke kepada aku? Kata dia macam tu. Bukan tak percaya. Kadang orang yang nak tanya hutang tu bukan dia nak minta, bukan dia perlukan duit tu sangat. Kadang ada niatan baik, dia nak selamatkan kawan dia tu daripada dia tersekat masuk syurga. Ada niatan tak? Ada niatan tak dia nak bayar hutang? 100 mungkin bagi setengah orang 100 tu ringan je dia nak halalkan hutang tu. Tapi kadang dia nak tanya, ada tak niatan baik dia untuk membayar? Lah dia pun dah aku halalkan macam tu. Kalau dia ada apa, dia nak kawan dia ni terlepas daripada sekatan yang akan menghalangi dia masuk syurga. Terkadang memang sekarang ini zaman kita, bagi setengah orang tu memang tak boleh terlepas daripada hutang. Walaupun dia ada duit, walaupun dia orang kaya, sistem kita dah buat macam tu. Sistem dia dah buat macam tu. Kita ada duit 1 juta. Contoh 1 juta ringgit, bukan 1 juta rupiah. Kita orang Indonesia 1 juta rupiah ni dalam 200 ringgit je. Kita ada duit 1 juta. Nak beli kereta 70,000. Nak beli cash ke nak loan? Orang kadang punya duit 1 juta, dia pilih tak beli cash. Dia ada duit 1 juta, nak beli kereta 70,000. Sebab dia memang dah ada sistem macam tu. Kadang dari bank buat perkara lah nanti. Kadang nak beli cash, ada orang bagi sulit nak beli cash, kena ada slip gaji lah, kena ada ini. Kalau dia tak boleh bawa tu semua, boleh tertuduh dia ada rasuah atau apa. Orang nak terbebas daripada hutang kadang dipersulit. Ada perkara-perkara yang menyulitkan. Nak beli tanah, ada duit cash, tapi dia pilih untuk pinjam. Sebab sistem dah macam tu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala di antara hikmah menurunkan ayat hutang, perkara hutang sebagai ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, bagi kita nak perhati. Allah nak bagi kita supaya ambil berat pasal hutang. Ambil berat pasal hutang. Kira itulah saya ingat setakat ni dulu mukaddimah dalam surah Al-Baqarah. InsyaAllah kalau Allah Subhanahu wa taala bagi kita umur panjang, pertemuan selanjutnya kita masuk ke ayat yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.